Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Sarawak Maju Makmur. Utama TVS edisi 9 November 2023. Saya Luqman Muhammad. Dan saya Zoriza Awang. Kita ikuti antara paparan utama malam ini. Kerajaan Sarawak bakal mengumumkan beberapa bantuan pendidikan kepada pelajar di peringkat IPTA dan IPTS Sarawak. Sarawak berhasrat menjadi destinasi utama ekopelancongan khususnya bagi pelancong dari benua Eropah. Kes jenayah indeks bagi Sarawak dilaporkan terkawal dan berada di tahap yang rendah. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit. Kerajaan Sarawak bakal mengumumkan beberapa bantuan pendidikan kepada pelajar-pelajar di peringkat Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan IPTS Sarawak pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang bermula 20 November kelak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kemudahan tersebut akan memudahkan urusan pembelajaran mereka nanti. Memang kita dalam dasar kita ke arah memberikan tertiary education free. Kita menuju ke arah dasar tersebut. Dan dalam belanjawan kita untuk tahun depan, kita mengambil kira juga bantuan yang harus kita beri kepada pihak penuntut yang belajar di IPTS dan IPTA. Kita tahu bahawa banyak perkara-perkara yang perlu mereka memiliki, harganya agak tinggi, dan maka disebabkan itu saya telah mengarahkan untuk menimbang bagaimana nak membantukan student kita yang saya anggap di 1 tahun di IPTA, IPTS adalah 5,000 orang yang harus kita bantu. Khasnya daripada keluarga B40. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Perasmian Literasi Kewangan Bank Negara Malaysia di Borneo Cultures Museum pada Khamis. Tambah Abang Johari, selepas Sarawak diiktiraf sebagai negeri berpendapatan tinggi oleh Bank Dunia, ini merupakan peluang terbaik bagi meningkatkan kualiti pendidikan di negeri ini. Selain daripada ini juga mengait dengan buku. Buku pun buku teks agak mahal juga. So, kita akan memberikan bantuan buku teks kepada pelajar kita di IPTS dan IPTA. Apabila ditanya mengenai pembentangan Belanjawan Sarawak 2024 akan datang, Abang Johari memberi bayangan akan ada banyak berita baik menanti rakyat Sarawak. Sarawak berhasrat menjadi destinasi utama ekopelancongan khususnya bagi pelancong dari benua Eropah. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam satu kenyataan memberitahu pasaran UK telah memainkan peranan penting dalam kebangkitan semula Sarawak. Menurut Abdul Karim lagi, dari Januari hingga September 2023 sahaja, Sarawak telah mengalu-alukan seramai 18,833 pelawat dari UK. Dalam usaha meningkatkan penukaran daripada pasaran UK, Lembaga Pelancongan Sarawak STB telah melancarkan kempen UK bersama National Geographic Traveller UK dan TripAdvisor yang akan dijalankan sehingga April 2024 di World Travel Market di London pada 7 November. Sementara itu, STB turut menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan Malaysia Airlines Berhad MAB bagi kempen pemasaran bersama untuk tahun 2024.
Majlis tersebut telah disaksikan oleh Datuk Seri Abdul Karim, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Setiausaha Tetap MTCP Datuk Sherina Husaini dan Pengurus Besar Wilayah MAB UK dan Eropah Daniel Bainbridge. Tahap kecekapan pegawai kerajaan di seluruh negara perlu dipertingkatkan bagi mempercepatkan kelulusan sebarang pelaksanaan projek atau dasar pada masa akan datang. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun ketika ini kecekapan pelaksanaan projek di dalam negara dilihat berada pada tahap baik, namun tahap kecepatan kelulusan projek masih belum memuaskan. Justru beliau berkata mereka perlu diberikan pendedahan dan latihan tambahan mengenai perancangan dan kaedah menangani permasalahan yang melibatkan pelaksanaan projek di satu-satu kawasan berkaitan. Cabaran kita yang kedua ialah kepantasan atau kecepatan meluluskan bila dah ada keputusan. Betul kita unding, kita teliti, tetapi seperti biasa ada masalah sekiranya kita lewat meluluskan. Dan ada pandangan yang saya rasa musabah, bukan sahaja peringkat Kuala Lumpur, tapi seluruh negara yang disebut ease of doing business. Kepantasan atau kecepatan meluluskan setelah mengambil kira semua peraturan yang diteliti, dicerakin sebelum keputusan dibuat. Dalam perkembangan berkaitan, Anwar mengingatkan semua pihak, terutamanya pihak berkuasa tempatan PBT, untuk tidak melengahkan mana-mana projek pembangunan yang telah diputuskan dan diluluskan sebelum ini. Perdana Menteri berkata, Mesyuarat Jawatan Kuasa Pusat Setempat Khas bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL yang dipengerusikannya telah memutuskan supaya laporan berkaitan status pelaksanaan projek pembangunan di ibu kota dibentangkan dalam tempoh 2 minggu. Beliau berkata ia bagi mengelakkan penangguhan projek sehingga berkemungkinan memberi kesan dan kesukaran kepada pelbagai pihak terutamanya yang melibatkan projek rakyat. Kita tidak boleh lengahkan projek yang telah diputus dan diluluskan. Sebab itu saya dah minta Datuk Bandar, sementara ini apa-apa keputusan macam kita buat keputusan tadi dengan Ketua Pengarah Wilayah Persekutuan, kita putuskan tadi dalam tempoh 2 minggu, saya mahu supaya laporan disampaikan tentang pelaksanaan keputusan yang kita lakukan tadi. Kalau tidak, nanti keputusan kita mungkin kita tangguh sehingga tahun depan. 3 pemenang anugerah Pingat Tunku bagi tahun 2022 diangkat sebagai mentor perdana bagi program Closing the Gap di bawah Yayasan Tunku Abdul Rahman. Menteri Perpaduan Datuk Seri Aaron Agor Dagang berkata, penganugerahan itu merupakan salah satu inisiatif Yayasan Tunku Abdul Rahman kepada pelajar dalam pemerkasaan pendidikan tinggi. Dan saya melihat anak-anak muda mempunyai pelbagai potensi dan bakat yang boleh diketengahkan. Ya. Dan Kementerian Perpaduan Negara turut menyediakan pelbagai platform kepada belia untuk turut serta dalam menjayakan agenda perpaduan melalui Kelab Rukun Negara. Kita sudah maklum, Sekretariat Rukun Negara pun ada. Kita ada mempunyai sukarelawan, Yayasan Sukarelawan Siswa dan Jiran Muda KRT. Beliau berkata demikian dalam ucapan anugerah Pingat Tunku di Ibu Negara pada Khamis. Ketiga-tiga individu berkenaan adalah Dura Nur Nazira Roslaili daripada Universiti Islam Antarabangsa UIA untuk anugerah Pingat Tunku Emas, Eng Yong Ming daripada Universiti Melaya UM untuk anugerah Pingat Tunku Perak dan Razman Durhan daripada Universiti Malaysia Sabah UMS untuk anugerah Pingat Tunku Gangsa. Kesemua mereka membawa pulang wang tunai RM20,000, RM14,000 dan RM10,000 seorang. Jelas Aaron, ketiga-tiga pelajar tersebut telah berjaya memberi impak positif kepada komuniti dari sudut kesukarelawanan, perancangan ekonomi, teknologi dan pembelaan hak serta suara siswa. Pencapaian inilah yang melayakkan mereka untuk menjadi penerima anugerah pada tahun ini.
Untuk rekod, anugerah Pingat Tunku telah diperkenalkan pada tahun 1979. Anugerah ini ditawarkan kepada graduan ijazah sarjana muda cemerlang IPTA yang bergraduat dengan kepujian kelas pertama. Selain itu, anugerah ini juga diberikan kepada graduan yang menunjukkan ciri-ciri kepimpinan dan nilai-nilai murni almarhum Tunku Abdul Rahman. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dijatuhkan hukuman penjara 7 tahun dan 2 sebatan serta denda 10 juta ringgit selepas didapati bersalah atas 4 pertuduhan berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Hakim Dato' Azhar Abdul Hamid membuat keputusan itu mendapati pendakwaan berjaya melepasi keraguan munasabah untuk semua pertuduhan. Hukuman penjara 3 tahun dan 1 sebatan bagi kesalahan bersubahat melakukan pecah amanah, 2 tahun penjara dan 1 sebatan bagi pertuduhan salah guna harta, manakala bagi 2 kesalahan pengubahan wang haram, masing-masing dipenjara 2 tahun dan denda 5 juta ringgit. Jika gagal membayar denda, Syed Saddiq boleh dipenjara 4 tahun. Semasa mensabitkan Syed Saddiq atas semua pertuduhan itu, Hakim Azhar berkata, mahkamah telah memberikan pertimbangan pada tahap maksimum terhadap keseluruhan keterangan sebagaimana dikehendaki undang-undang setelah mendengar keterangan 29 saksi pendakwaan dan tertuduh sendiri yang memberi keterangan bersumpah dan 4 saksi pembelaan. Syed Saddiq yang diwakili Peguam Gobind Singh Dio memohon agar mahkamah membenarkan penangguhan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara rayuan difailkan di Mahkamah Rayuan. Terdahulu, Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan bekas penolong Bendahari Armada Rafiq Hakim Razali menyalahgunakan dana armada berjumlah RM1 juta pada 6 Mac 2020. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 406 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 10 tahun dengan sebatan serta denda. Bagi pertuduhan kedua, Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda itu didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri, iaitu wang RM120,000 daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 5 tahun dengan sebatan dan denda. Syed Saddiq turut mempunyai 2 pertuduhan membabitkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram, iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 dalam akaun miliknya. Komuniti nelayan diingatkan sentiasa berwaspada sebelum melaksanakan sebarang aktiviti di laut berikutan amaran monsun timur laut yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia). Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Darul Safi Ahmad berkata, cuaca yang tidak menentu di seluruh negara, khususnya Sarawak, boleh mendatangkan sebarang insiden yang tidak diingini sekiranya lalai dengan tahap keselamatan diri. Ingin menasihati khususnya kepada penelayan yang sering ke laut supaya sentiasa berhati-hati, pastikan sebelum mereka ke laut dapatkan maklumat terkini tentang cuaca, dan sekiranya cuaca tidak mengizinkan saya sekat supaya tangguhlah aktiviti ke laut, dan pada masa sama juga saya desakan supaya pastikan segala peralatan keselamatan mereka dalam keadaan baik. Beliau berkata antara peralatan perlu ada termasuklah jaket keselamatan dan pelampung, malah bot mereka juga perlu dilengkapi dengan sistem pengesanan global, GPS serta alat perhubungan radio. Semua langkah keselamatan itu katanya amat penting untuk membendung kejadian tidak diingini di samping mengelak insiden kehilangan nyawa dan harta benda. Dalam satu kenyataan, Met Malaysia berkata, musim tengkujuh di negara ini dijangka bermula pada Sabtu ini, 11 November dan berterusan sehingga Mac tahun depan. Sepanjang tempoh itu, 4 hingga 6 episod hujan lebat dijangka berlaku khususnya di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Barat Sarawak. Pasukan bomba Daro sudah bersiap sedia sepenuhnya untuk menghadapi monsun timur laut MTL yang dijangka bermula Sabtu ini. Penyelia Balai Bomba dan Penyelamat BBP Daro, Imran Ahmad berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan penduduk, khususnya mereka yang tinggal berhampiran sungai seperti kebanyakannya kawasan di Matu dan Daro.
Persiapan anggota di Balai Bomba Daro setakat ini adalah sangat tinggi dan di mana semua logistik kami telah siapkan sempena monsun Timur Laut. Dan bagi pihak nelayan juga kita telah sebelum ini pernah adakan khusus bagi nelayan. Beliau menasihatkan penduduk agar berwaspada dengan keadaan air pasang besar dan mengambil langkah sewajarnya bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini. Pada masa sama, katanya penduduk juga perlu peka dengan persekitaran dan segera menghubungi pihak berwajib sekiranya keadaan memerlukan. Kepada warga di seluruh Matu Daro, kita juga telah menjalankan rondaan setiap kali bertugas, di mana rondaan ini adalah bagi memastikan kawasan-kawasan tersebut dalam keadaan baik. Jika ada berlaku bencana, kita terus memberi bantuan kepada mereka. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan orang ramai untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai banjir di tempat masing-masing di samping peka sistem amaran banjir melalui hebahan media maupun agensi yang berkaitan. Baik, antara rangkuman perkembangan Dewan Rakyat hari ini, kita bersama Wakil TVS di Kuala Lumpur, Faiz Zulkifli dengan perinciannya. Silakan Faiz. Baik, terima kasih rakan tugas yang berada di studio. Saya kini membawakan laporan sidang Dewan Rakyat secara langsung dari Parlimen Kuala Lumpur. Kementerian Kerja Raya KKR memberitahu Dewan bahawa sejumlah 2.35 juta ringgit telah diperuntukkan bagi penyelenggaraan berkala pavement dan bukan pavement dari tahun 2021 sehingga tahun 2023. Menterinya Datuk Seri Alexander Nathalinggi berkata, peruntukan itu adalah bagi penyelenggaraan jalan persekutuan di daerah Kota Marudu sepanjang 32.41 kilometer. Untuk makluman ahli yang berhormat, jalan di daerah Kota Marudu yang telah diluluskan oleh agensi pusat pada Rolling Plan 1 Rancangan Malaysia ke-12 adalah menggantikan jambatan di Sungai Bintasan kilometer 126.1 iaitu jalan Kota Balu ke Kudat, Kota Marudu. Status projek ini adalah dalam pembinaan dengan kemajuan fizikal sebanyak 55.87% dan dijangka siap pelaksanaannya pada 20 Jun 2024. Manakala pada Rolling Plan ketiga, Rancangan Malaysia ke-12 pula, agensi pusat telah meluluskan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1B yang mana laluan tersebut termasuk dalam daerah Kota Marudu. Projek ini akan dilaksanakan dengan tempoh pembinaan selama 5 tahun dan surat setuju SST dijangka akan diberikan kepada kontraktor berjaya pada suku pertama tahun 2024 nanti. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kota Marudu, jumlah panjang jalan persekutuan di daerah Kota Marudu yang disenggara oleh syarikat konsesi adalah sepanjang 32.41 kilometer saja. 32.41 kilometer. Kementerian ini telah melaksanakan penyelenggaraan rutin di Kota Marudu dengan peruntukan bernilai 1.2 juta setahun dan peruntukan bagi penyelenggaraan berkala pavement dan bukan pavement daripada tahun 2021 hingga 2023 adalah bernilai 2.35 juta ringgit. JKR Negeri Sabah dalam penyediaan senarai cadangan penyelenggaraan berkala yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 namun tertaluk kepada keutamaan pelaksanaan di peringkat daerah dan kelulusan peruntukan tahun 2024. Alexander berkata demikian bagi menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kota Marudu, Datuk Wetrom Bahanda yang ingin tahu apakah jalan-jalan di daerah Kota Marudu yang disenarai oleh pihak Jabatan Kerja Raya untuk dinaik taraf dalam Rancangan Malaysia ke-12 sudah dilaksanakan atau masih dalam peringkat perbincangan. Dalam pada itu, KKR menjangkakan projek bagi menggantikan jambatan Sungai Bintasan di kilometer 126.10
Jalan Kota Kinabalu Kudat, Kota Marudu akan siap sepenuhnya pada Jun tahun hadapan. Projek khusus untuk Parlimen Kota Marudu itu sudah pun 55.87% siap. Baik, kita ke laporan berikutnya. Keupayaan bayaran balik pinjaman dan kutipan hutang membolehkan tabung ekonomi kumpulan usaha niaga tekun menyalurkan pembiayaan kepada lebih ramai peminjam berbanding peruntukan yang diterima. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, tahun ini sahaja sehingga 31 Oktober lepas, sebanyak 922.6 juta ringgit atau 42,383 pembiayaan telah diluluskan dengan nilai 467.2 juta ringgit. Daripadanya adalah pembiayaan pertama kali seramai 26,481 usahawan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui Token Nasional berperanan membantu usahawan mikro dengan menyediakan modal perniagaan melalui pembiayaan mudah. Secara kumulatifnya, jumlah pembiayaan Token Nasional sejak penubuhan pada tahun 1998 adalah berjumlah 8,98 bilion ringgit. Bagi tahun 2023, iaitu sehingga 31 Oktober 2023, sebanyak 922.6 juta atau 42,383 pembiayaan telah diluluskan daripada jumlah tersebut, iaitu sebanyak 467.2 juta adalah pembiayaan pertama kali kepada seramai 26.481 usahawan. Untuk makluman, Tokun berupaya memberi pembiayaan ini kerana pertama, Tokun mendapat grant melalui inisiatif belanjawan. Keduanya, Tokun juga mengutip semula pinjaman yang akan kita gunakan untuk dipusingkan sebagai modal kepada usahawan-usahawan baru. Iwan berkata demikian pada waktu pertanyaan Menteri di Dewan Rakyat sebentar tadi. Tanpa memperincikan jumlah bayaran balik yang dimaksudkan, Iwan berkata Tekun melaksanakan pelbagai kaedah mendapatkan bayaran balik pembiayaan, antaranya mendidik peminjam bahawa bayaran balik yang dibuat mengikut jadual akan membuka peluang kepada usahawan lain untuk mendapatkan pembiayaan. Tambah Iwan, kementeriannya telah melaksanakan pelbagai skim pembiayaan termasuk skim pembiayaan online Tekun Spot kepada 779 usahawan melibatkan pembiayaan berjumlah 5.9 juta ringgit. Baiklah, saya kira itu dahulu laporannya langsung daripada sidang Dewan Rakyat di Parlimen untuk hari ini. Saya Faiz Zulkifli dan juga juru kamera Zulkifli Ceksap untuk TVS KL. Terima kasih Faiz atas laporan tersebut. Utama berehat sebentar, sekembali nanti. Segala maklumat dan ilmu pengetahuan di Pustaka Negeri Sarawak kini boleh dilayari 24 jam sehari untuk kegunaan dan manfaat masyarakat. Bertemu kembali. Lebih 600 dokumen dan rekod lama yang dimiliki penduduk kampung seberang hilir berjaya disimpan dalam bentuk digital oleh Pustaka Negeri Sarawak menerusi program pengetahuan dan rekod hari ini untuk keboleh capaian dan penyemakan imbas esok atau lebih dikenali sebagai akrab. Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka Negeri Sarawak, Japri Bujang Masli berkata, program yang julung kali diadakan itu bermatlamat untuk menyimpan rekod dan pengetahuan masa kini bagi kegunaan dan manfaat generasi akan datang. Saya melihat daripada maklum balas peserta dan juga rakan kerjasama kita menunjukkan program akrab yang pertama ini telah berjaya mencapai objektifnya dan telah dianjurkan dengan cara yang sangat sistematik. Jadi kita telah berjaya mengumpul banyak maklumat
dan rekod dalam bentuk gambar, surat lama, manuskrip dan sebagainya. Tambahnya, pemilihan Kampung Seberang Hilir sebagai lokasi pertama dalam edisi sulung ini adalah susulan perpindahan penduduk yang sedang dijalankan. Berdasarkan program kali pertama ini, kita akan membuat postmortem untuk menilai apakah kelemahan dan apa juga kelebihan-kelebihan yang telah kita berjaya lalui semasa program pertama ini, dan dari situ akan membantu kita untuk membuat keputusan di mana seterusnya. Tapi dari segi melihat kampung yang mengalami ancaman pemindahan ataupun bencana alam, itu memang sentiasa menjadi satu kriteria yang akan membantu menentukan bagaimana kita akan pergi seterusnya selepas ini. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penutupan program Akrab di Masjid Darul Hana pada Khamis. Penganjuran edisi sulung program Akrab ini telah berlangsung selama 3 hari bermula 6 hingga 9 November yang melibatkan 3 buah kampung iaitu Kampung Pulau Ulu, Kampung Panglima Seman Lama dan Kampung Semarang. Dalam pada itu, Japri berkata segala maklumat dan ilmu pengetahuan di Pustaka Negeri Sarawak kini boleh dilayari 24 jam sehari dan ia menjadikannya sebuah pusat ilmu dan maklumat untuk kegunaan dan manfaat komuniti khasnya di Sarawak. Dan kita mempunyai sasaran untuk memberi capaian kepada sumber maklumat 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan juga kita mempunyai sasaran untuk memelihara warisan dokumentari, warisan dokumen masyarakat Sarawak untuk rujukan dan kegunaan generasi akan datang. Pada masa sama, beliau turut menekankan bahawa peningkatan kapasiti ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat Sarawak adalah amat kritikal. Justru, katanya, dengan adanya pembangunan sumber manusia yang memberi kepentingan kepada ilmu pengetahuan, Sarawak akan dapat bersaing dengan negara maju yang lain. Kes jenayah indeks bagi Sarawak dilaporkan terkawal dan berada di tahap yang rendah. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, kes jenayah indeks yang dilaporkan telah menunjukkan penurunan pada tahun ini berbanding tahun 2022. Jelasnya, jumlah kes yang dilaporkan setakat Januari sehingga Oktober 2023 adalah sebanyak 3,281 kes berbanding 3,312 kes jenayah yang dilaporkan bagi tempoh sama pada tahun 2022. Jadi untuk makluman, keadaan jenayah di Sarawak ini pada umumnya masih di tahap yang rendah dan terkawal. Sepanjang Januari hingga Oktober 2023, sebanyak 3,281 kes jenayah indeks telah dilaporkan berbanding 3,312 kes pada tempoh yang sama pada tahun 2022. Jadi perbandingan menunjukkan penurunan sebanyak 31 kes bersamaan 1%. Bagi kategori jenayah. Tambah beliau, jenayah kekerasan dan jenayah harta benda turut menunjukkan penurunan peratusan yang signifikan. Ujarnya, peratusan jenayah kekerasan menurun sebanyak 4% iaitu kurang 22 kes berbanding 498 kes yang dilaporkan pada Januari sehingga Oktober tahun 2022. Manakala bagi kategori jenayah harta benda pula merekodkan 2,805 laporan kes berbanding 2,814 kes dalam tempoh sama pada tahun 2022. Sementara itu, Azman memaklumkan bahawa laporan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik menunjukkan peningkatan tangkapan dan nilai rampasan dadah berbanding tahun 2022. Katanya sebanyak 9,198 orang telah ditangkap dalam kes jenayah narkotik di Sarawak bagi tempoh Januari sehingga Oktober tahun ini dan ia meningkat sebanyak 1,233 orang tangkapan atau 15% berbanding tempoh sama tahun lalu. Bagi nilai rampasan dadah juga menunjukkan peningkatan sebanyak 127.3 juta ringgit pada tahun ini berbanding tahun 2022.
Lebih 50 orang rakyat Sarawak masih terkandas di Myanmar ekoran menjadi mangsa sindiket jenayah penipuan tawaran pekerjaan yang tidak wujud. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Safri berkata, laporan berkenaan dengan kes tersebut diterima daripada ahli keluarga mangsa sendiri yang berada di Malaysia. Report kita terima di Sibu ada, di Miri ada, di Kuching ada. Kan? Itu report dibuat oleh ahli keluarga yang mana dia orang telah dihubungi oleh anak dia atau saudara mara dia ataupun mangsa dia. Yang beritahu bahawa mereka telah terkandas ataupun berada di Myanmar akibat daripada janji-janji awal tu untuk mendapat tawaran kerja di pusat-pusat kasino, di hotel dengan tawaran gaji yang lumayan dalam bentuk mata wang USD, kan? Jadi apabila sampai ke sana dapati benda itu tidak berlaku seperti yang dijanjikan. Sekarang ni kita ada pada rekod kita ada 52 report yang kita terima. Itu kita untuk follow up tu kita serah pada Bukit Aman. Ya. Kata Azman lagi, berdasarkan statistik, seramai 81 rakyat Sarawak dipercayai telah terkandas di Myanmar akibat penipuan pekerjaan yang tidak wujud ini. 30 orang daripadanya telah berjaya dibawa balik. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia di Yangon, Johan Razak dilaporkan berkata, tren memerangkap anak Sarawak mula dikesan tahun ini apabila ramai rakyat negeri ini terjebak dan dibawa ke negara seperti Myanmar. Seramai 13 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes pergaduhan membabitkan seorang pekerja hotel dengan sekumpulan lelaki di Batu Kawah pada 30 Oktober lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Safri berkata, siasatan kes berkenaan masih diteruskan dengan kesemua suspek masih dalam tahanan reman. Dan untuk itu sekarang ini kita telah membuat seramai 13 tangkapan untuk siasatan dan kesemua orang ini masih lagi dalam riman. Jadi selepas itu kita bercadang untuk merujukkan kesihatan kepada Pejabat Timbalan Pendahulu untuk arahan selanjutnya. Daripada itu tangkapan 13 orang. Ada 10 orang daripada remaja. Ini pada siasatan awal ni masa pergaduhan tu berlaku di luar sebuah hotel di Batu Kawah, Kuching. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis perasmian Astaka di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Kuching. Jelasnya, mangsa telah dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk mendapatkan rawatan namun dilaporkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di hospital berkenaan. Kes tersebut sebelum ini disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan parah namun diklasifikasikan semula kepada Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ia susulan kematian mangsa yang terlibat dalam pergaduhan itu ketika menerima rawatan akibat kecederaan parah. Agensi Berita Palestin Wafa pada Khamis melaporkan pesawat Israel mengebom persekitaran Hospital Al-Shifa dan Hospital Kanak-Kanak Al-Nars di Semenanjung Gaza pada Khamis. Hospital Al-Shifa menempatkan ribuan pesakit dan penduduk yang mencari perlindungan di kawasan berkenaan menjadi sasaran peluru berpandu yang dilepaskan berselang-seli oleh pesawat Israel. Penggunaan serentak suara pencahayaan ketika serangan menyebabkan kawasan persekitaran hospital mengalami kemusnahan. Serangan udara berhampiran Hospital Kanak-Kanak Al-Nars di barat bandar itu mengorbankan 3 rakyat Palestin dan berpuluh-puluh lagi cedera. Terdahulu, puluhan ribu rakyat Palestin melarikan diri dari pertempuran dan pengeboman di Gaza ketika Israel memaklumkan rejim itu akan mengetatkan kurungan serta menolak gencatan senjata dan membebaskan tebusan. Baik, utama berehat sekali lagi sekembali nanti. Komposer dan penyanyi Faizal Tahir menganjurkan acara amal Faith for Palestine sebagai tanda menzahirkan solidariti kepada rakyat Palestin.
bertemu kembali. Bayi lelaki berusia setahun 5 bulan maut dipercayai didera rakan lelaki ibunya dalam kejadian di Besut, Terengganu pada Khamis. Ketua Polis Daerah Besut Superintendent Abdul Razak Muhammad berkata, siasatan awal mendapati bayi berkenaan telah diserahkan ibunya yang berusia 27 tahun kepada suspek pada Selasa lepas untuk dijaga pada kira-kira pukul jam 4 petang. Katanya mangsa kemudian dihantar semula kepada ibunya pada jam 7.30 pagi Rabu. Bagaimanapun dalam keadaan tidak sedarkan diri selain mempunyai kesan lebam di beberapa anggota badan. Abdul Razak berkata bayi tersebut telah disahkan meninggal dunia di Klinik Kesihatan Kampung Raja Besut dan hasil bedah siasat awal di Hospital Sultanah Nur Zahirah mendapati terdapat kebocoran pada usus kecil mangsa yang dipercayai menyebabkan kematian bayi malang itu. Bagaimanapun beliau berkata punca kebocoran itu masih belum dikenal pasti sama ada ia disebabkan oleh trauma atau jangkitan kuman dan sampel telah dihantar ke makmal bagi tujuan pengesahan. Sehubungan itu, katanya polis telah menahan ibu mangsa yang merupakan ibu tunggal bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001 dan akan direman hari ini. Polis kini sedang memburu suspek lelaki berkenaan yang masih bebas. Ujar beliau, orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian ini atau keberadaan suspek diminta menghubungi Pegawai Penyiasat ASP Muhammad Faiz Cik Mamat di Ibu Pejabat Polis Daerah Besut dan di talian tertera. Polis menahan 4 lelaki termasuk seorang kanak-kanak berusia 11 tahun kerana disyakir terlibat dalam satu kes curi di hadapan kedai Dobi di Pekan Kapit pada 5 November lalu. Ketua Polis Daerah Kapit Deputi Superintendent Rohana Nanu berkata, kesemua suspek telah berjaya ditahan oleh pasukan unit kereta peronda dan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Kapit pada hari yang sama. Beliau berkata siasatan awal mendapati kejadian berkenaan berlaku sekitar jam 12.15 tengah malam pada 5 November dan laporan polis diterima pada jam 5.13 pagi. Jelasnya kejadian itu berlaku ketika pengadu pergi ke kedai Dobi untuk membeli makanan di mesin layan diri di dalam premis tersebut. Bertindak atas maklumat, sepasukan anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Kapit telah berjaya membuat tangkapan ke atas 4 lelaki warga tempatan berusia antara 11 tahun hingga 21 tahun di 2 lokasi berasingan di sekitar Pekan Kapit. Pihak kami juga berjaya merampas barang-barang kes yang telah dicuri bernilai RM8,500. Menurutnya, kesemua suspek telah direman 4 hari dan akan dihadapkan ke mahkamah dalam masa terdekat ini. Kertas siasatan akan dirujuk kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya untuk cadangan pertuduhan sebaik saja siasatan kes ini dilengkapkan mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan kerana mencuri. Di bawah seksyen tersebut memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 7 tahun dan boleh dikenakan hukuman denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Tambah beliau, berdasarkan semakan, hanya suspek berusia 21 tahun mempunyai rekod jenayah berkaitan kes penyalahgunaan dadah dan 3 daripada mereka didapati tidak mempunyai rekod lampau. Komposer dan penyanyi Faizal Tahir mengambil inisiatif menganjurkan acara amal Faith for Palestine sebagai tanda menzahirkan solidariti kepada rakyat Palestin. Acara tersebut bertujuan untuk menerangkan cabaran berterusan yang dihadapi oleh rakyat Palestin dan memberi pencerahan langkah-langkah positif dalam membantu mangsa keganasan di Gaza. Faizal berkata acara itu bukan sekadar hiburan dan mengutip dana tetapi ia adalah salah satu medium untuk menyatukan dan membawa perubahan positif. Acara amal itu dijangka menampilkan persembahan Faizal dan artis jemputannya secara akustik, sesi rakaman podcast dan lelongan amal barangan peribadi bagi kutipan dana. Acara Faith for Palestine bersama Faizal itu akan berlangsung pada Ahad ini di Hotel Royal Chulan Damansara dari jam 2 petang hingga 4 petang.
Orang ramai dijemput hadir untuk mengambil bahagian bersama pada acara Faith for Palestine itu untuk menunjukkan sokongan dan solidariti sekaligus meneroka peluang penajaan atau menyediakan sumbangan. Semua keuntungan daripada kutipan dikumpul itu disalurkan terus kepada tabung bantuan Palestin melalui rakan pertubuhan bukan kerajaan NGO Cinta Gaza Malaysia. Andai kau pejam mata, dunia akan bersamamu. Penyanyi legenda rock tanah air Dato' Awi memuji tindakan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak kerana telah menganjurkan konsert berskala besar termasuk penglibatan artis bertaraf antarabangsa di negeri ini. Vokalis kumpulan Wings itu berkata, ia secara tidak langsung membantu penggiat industri seni di Sarawak mengembangkan lagi kemampuan bakat-bakat sedia ada. Saya rasa ini satu perubahan angin baru dah di bumi Sarawak ni kan. So baguslah, saya rasa bagus untuk industri, bagus juga untuk pekerja-pekerja seni, bagus untuk semua sekali. Pertumbuhan ekonomi yang bagus kan, kalau ada kemeriahan pastinya ada keuntungan kan. Jadi insya-Allah kita cuba buat yang elok, buat baik-baik, semoga industri ini semua boleh kekal dan dapat membantu ramai orang insya-Allah. Jelas penyanyi yang mendendangkan lagu Di Penjara Janji itu lagi. Beliau sendiri kagum terhadap masyarakat di negeri ini yang sentiasa teruja dengan persembahan artis-artis jemputan menerusi penganjuran konsert. Pada hari Sarawak kalau tak silap saya, hampir 40,000 orang datang. Jadi itu satu yang belum pernah berlaku di Sarawak ni. Jadi ini satu permulaan yang bagus dan saya harapkan semoga tempo ni tidak slow, dia biar terus berpanjangan. Bukan apa, kita bukan nak mengagung-agungkan sangat, tidak, tetapi ini penumbuhan ekonomi yang bagus bagi pekerja-pekerja seni. Awi berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas mengadakan rakaman bersempena rancangan terbaru terbitan TVS baru-baru ini. Baik, laporan hiburan itu tadi mengakhiri utama untuk malam ini. Dapatkan perkembangan terkini secara dalam talian di laman web TVS www.tvstv.my dan semua platform media sosial TVS untuk siaran berita semasa, hiburan dan variasi tanpa henti. Terima kasih kerana menonton. TVS menginspirasikan duniamu. Saya Zazila Awam. Saya Luqman Muhammad. Salam Sarawak Maju Makmur. Makmur.